Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab 6 ini dan kita telah pun sampai kepada subtopik yang terakhir, subtopik yang kelima, iaitu tragedi hubungan antara kaum. Okay, sebelum saya terlupa, suka saya ingatkan ini adalah persediaan awal awak untuk subtopik yang kelima ini. Sebarang pertambahan maklumat ataupun info akan saya kongsikan semasa kelas muka yang akan datang. Okey, kita lihat apakah yang terkandung dalam bab 6 subtopik yang kelima ini. Okey, ini adalah tragedi hubungan antara kaum di mana berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, iaitu selepas beberapa hari pilihan raya umum yang ketiga. Keputusan pilihan raya umum telah menimbulkan ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Kawasan berlakunya rusuhan ini tertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan sekitarnya. Okay, kita lihat apakah faktor berlakunya rusuhan kaum. Okay, yang pertama ialah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Okay, faktor yang kedua, terdapat parti yang berkempen telah mengeksploitasikan isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Faktor yang ketiga, PKM mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Faktor yang keempat, parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Dan faktor yang terakhir, perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Okay, untuk mengatasi masalah ini, terdapat 3 langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan. Yang pertama ialah darurat, yang kedua Majlis Gerakan Negara atau pemageran, dan yang ketiga ialah peranan raja. Okay, kita lihat dulu langkah yang pertama iaitu darurat, di mana yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat ke seluruh negara pada 16 Mei 1969. Dan antara perkara yang telah diputuskan ialah perlembagaan digantung manakala Parlimen ditangguhkan, mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung, orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikehendaki tinggal di kediaman masing-masing. Penubuhan jawatankuasa bertugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Semua berita daripada pihak media ditapis bagi memastikan kesahihannya. Kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh oleh penduduk terutama di kawasan pusat perlindungan. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Pihak berkuasa memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikan kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua ialah penubuhan Majlis Gerakan Negara atau Mageran yang telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Majlis Gerakan Negara ini telah dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein dan ahlinya terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Dua fokus Mageran ini ialah yang pertama masalah perpaduan kaum dan yang kedua ialah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Kita lihat apakah tanggungjawab Mageran. Tanggungjawab Mageran ialah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan kembali tenang, menguatkuasakan Atas Hasutan 1948 dan Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Ini adalah langkah ketiga iaitu peranan raja. Yang pertama ialah peranan yang ditunjukkan oleh Sultan Perak semasa berlakunya rusuhan kaum. Sultan Perak iaitu Sultan Idris Shah II telah menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Yang kedua, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak telah menubuhkan jawatan kuasa muhibah, di mana jawatan kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Manakala di negeri-negeri lain pula,
Raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang. Okay, gambar di sebelah itu adalah gambar keratan akhbar The Straits Times menunjukkan seruan Sultan Perak dalam isu rusuhan. Okey, sebagai kesimpulannya, rusuhan kaum dapat dihentikan melalui usaha yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan kerjasama yang diberikan oleh rakyat. Keadaan negara mulai kembali normal, walau bagaimanapun masih banyak usaha yang perlu dilakukan bagi membina perpaduan dan keharmonian kaum. Okay, sebagai kesimpulan untuk keseluruhan bab 6 ini, negara menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi termasuklah cabaran dari segi pembangunan, sosioekonomi, politik, ancaman komunis dan keselamatan. Pelbagai usaha diambil bagi mengatasi cabaran berkenaan melalui dasar yang disusun oleh kerajaan. Cabaran ini berjaya ditangani melalui kesungguhan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pemimpin, pihak berkuasa dan masyarakat. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita harus bekerjasama bagi mengekalkan keamanan yang dikecapi agar hidup dalam keadaan suasana yang aman dan makmur. Okey, habis sudah untuk bab 6. Okey, dan ini adalah latihan struktur untuk bab 6 yang baru saja saya terangkan tadi. Okey, awak boleh bersedia dengan jawapan bagi soalan ini dan kita akan bincangkan dalam kelas semuka yang akan datang. Okey. Nampaknya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan kita akan jumpa lagi untuk bab yang ke-7.